Dan percuma yang akan diambil oleh Najib Isa. Rakib pastinya bersedia ketika ini. Kali ini dari Leandro atas bola, fokus dicari, tandukan cuba dilakukan, tidak berhasil. Masih lagi JDT peluang ketika ini, percubaan Najib Isa diselamatkan sekali lagi oleh Hafizul Hakim. Aksi yang cukup baik dipamerkan oleh Hafizul. Sudah beberapa kali percubaan tepat dihasilkan. Ya, di sini sekali lagi bagaimana Najib Isa cuba untuk membuat placing ya, tetapi berjaya ditumbuk keluar oleh Hafizul. Kerana percuma dari Leandro. Hapus, tepisan dilakukan oleh Hafizul. Maran dilakukan di situ. Bina maran diberikan oleh pengadil ke atas Arif Aiman. Kasaran yang dilakukannya. Ya, di sini kita lihat bagaimana kekasaran yang dilakukan oleh Arif Aiman ke atas Izzuddin sebentar tadi. Kita melihat bagaimana Izzuddin begitu pantas untuk cuba membuat counter attack, tetapi gerakan yang beliau lakukan sebentar tadi dihalang oleh Arif Aiman. Makanan percuma untuk Perak ketika ini. Kurang-kurangnya 2 percubaan tepat dilakukan oleh JDT. Separuh masa yang kedua diselamatkan oleh Hafizul. Ini Perak mengatur gerak. Gagero, 3 pemain cuba mengasak Partiban. Baru dibawa masuk di separuh masa yang kedua. Dia dirampas Matt Davis sangat balas. JDT ketika ini, Matt Davis dan juga Mamadou Soumaré. Jaya lepas Soumaré untuk Afiq. Andrew Velasquez mencari rakan. Ke semula untuk Najib Isa. Davis hadapan dengan Partiban. Najib Isa jadi ruang untuk melakukan tolakan. Matt Davis melakukan hantaran. Backson diselamatkan sekali lagi oleh Hafizul Hakim. Satu percubaan yang cukup baik sebenarnya dilakukan oleh JDT. Gandingan yang baik Matt Davis dan juga Backson, Rudy. Ya, memang satu antara yang begitu baik dilakukan oleh Matthew Davis sebentar tadi, cuba untuk mencari di mana kedudukan Backson, tetapi sekali lagi kredit perlu diberikan kepada Hafizul Hakim. Beliau berjaya menampan yang tandukan yang dilakukan oleh Backson. Pada Soumaré buat pula hantaran yang dilakukannya. Tidak berjaya disambar oleh rakan sepasukan di dalam kawasan penalti Perak sebentar tadi. Sudah ke dalam untuk Perak ketika ini. Dan 8 minit yang pertama di separuh masa kedua ini, Rudy, jelas Hafizul Hakim beraksi dengan baik, namun penguasaan penuh dipamerkan oleh JDT. Pemain pertahanan dan JDT ataupun pemain pertahanan Perak ataupun pemain Perak sebenarnya ini perlu menukar situasi ini kerana tidak boleh membiarkan pertahanan diasak bertali arus. Ya, kalau kita lihat bagaimana asakan yang dilakukan oleh Kenny Corras ke atas yang sebentar tadi memberikan sepakan percuma. Sudah di separuh masa kedua ini sudah 2-3 kali ya sepakan percuma sebegini diberikan kepada pemain pasukan Perak. Ini membahayakan kubu pertahanan, walaupun kita melihat bagaimana kecemerlangan ataupun kecekapan yang dilakukan oleh Hafizul, dan kita ingin menyaksikan bagaimana pemain-pemain pertahanan dan juga midfield pemain pasukan Perak lebih fokus ataupun tidak banyak melakukan kesilapan untuk di depan kotak penalti. Ini Backson dan juga Leandro bersiap sedia untuk mengambil sepakan ini. Hakim bersiap sedia di gawang gol Perak. Dari Backson terkena benteng. Masih lagi dalam kawalan pemain JDT Matt Davis. 10 minit yang pertama penguasaan sudah dipamerkan oleh JDT. Asalkan bertali arus lebih banyak daripada Soumaré ataupun Matt Davis di sebelah kanan. Dan kemasukan Soumaré, Arif Aiman akan beraksi di sebelah kiri. Yang akan masuk ke sebelah kanan. Arif Aiman. Gol sekali ini diperolehnya ketika meneruskan UiTM 4-0 di Shah Alam pada minggu keempat. Matt Davis untuk Mamadou Soumaré. Gerakan tolakan yang baik untuk Afiq. Sedikit lewat Afiq untuk melakukan tolakan. Berjaya Soumaré mendapatkan semula kawalan bola. Afiq untuk Matt Davis.
Antara cuba dilakukan Matt Davis. Bercahaya dipintas dengan baik oleh Syahrul Saad. Garrett. Tak sebenarnya sebentar di bola. Basia ini. So menggerakkan bola di sebelah kanan. Sumare dijatuhkan. Lagi Rudy sepakan percuma. Lalu banyak sebenarnya sepakan percuma diberikan oleh pemain-pemain Perak kepada JDT. Ya, saya setuju apa yang dikatakan oleh Syafiq kita tadi. Banyak foul yang dilakukan oleh pemain pasukan Perak sendiri. Kita boleh lihat bagaimana asakan yang dilakukan oleh pemain pasukan JDT ke atas pemain pasukan Perak. Cuba pantas ambil peluang untuk Leandro. Membuka untuk Afiq dalam kawasan penalti. Satu cutback diselamatkan dengan cukup baik oleh Hafizul. Ia seharusnya jaringan. Namun sekali lagi Hafizul Hakim memberikan aksi luar biasa, Rudy. Ya, satu comeback yang betul baik dilakukan oleh Afiq Fazai ke atas Leandro, tetapi sekali lagi kita lihat bagaimana percubaan yang dilakukan oleh Leandro ditampan ataupun dikeluarkan oleh Hafizul Hakim. Lagi Leandro, dakwa dia ditarik. Benar pengadil berikan sepakan gol untuk Perak. Di kedudukan ketika ini cukup agak genting sebenarnya untuk JDT. Mereka bermain dengan baik dalam sudut banding pertama di separuh masa yang kedua ini, Rudy. Namun percubaan tepat dilakukan, dihalang oleh Hafizul, dinafikan oleh Hafizul. Mereka terus berusaha ketika ini. Arif Aiman, larian pantas cuba dilakukan. Arif Aiman cari rakan tolakan untuk Leandro, membuka kepada Muhammad Sumare. Peluang untuk Sumare, satu cutback. Berjaya dihalang oleh Sirun Naim. Akhir berjaya memintas. Clearance terus dilakukan jauh mencari di bola. Namun Aidil nanti dengan cukup baik. Kacau Isa berjaya dicabar oleh Sergio Aguero. Berjaya dirampas di situ. Ada asakan dari belakang dilakukan ke atas Aguero oleh Matt Davis. Permainan pantas untuk di bola ketika ini. Peluang untuk di bola. Dua percubaan tepat di bola. Kedua-duanya menghasilkan jaringan untuk Perak pada malam ini. Ini merupakan percubaan pertama Perak di separuh masa yang kedua. Dan ia terus menghasilkan jaringan. Satu percubaan yang cukup baik, Rudy. Ya, satu permainan yang pantas dilakukan oleh pemain pasukan Perak dan menyedari di mana kedudukan di bola sebentar tadi, dan bagaimana satu sentuhan saja yang dia cuba lakukan selepas itu benda melakukan rebatan menewaskan Faizal Malias. Di sini kita lihat bagaimana Faizal Malias tewas. Kita boleh lihat bagaimana teknik yang dilakukan oleh Dipola sebentar tadi. Beliau mendada terlebih dahulu. Selepas itu beliau melakukan satu rebatan mencari di bahagian near post pintu gol pasukan JDT. Malam ini main naturalisasi baru negara Gilmer Dipola untuk Perak hasilkan 2 gol di perlawanan minggu ke-5 ini. Bangkitan yang cukup baik dipamerkan oleh Dipola. 2 percubaan tepat, 2 terus menghasilkan jaringan untuk Perak dan untuk Dipola. Tadi kedudukan sudah berubah di Stadium Perak. Perak menambah jaringan kedua. Sekali lagi musuh Gilmer Dipola untuk mendahului JDT 2-0. JDT rancak mengasak dalam 15 ataupun 15 minit pertama di separuh masa yang kedua ini, Rudy. Namun asakan yang baik dari JDT berjaya menuju tepat, namun dinafikan oleh Hafizul Hakim. Dan sedikit kealpaan di bahagian pertahanan dan JDT terus dihukum oleh Dipola. Musuh cubaan pertama untuk Perak di separuh masa yang kedua ini. Ya, kalau kita lihat bagaimana pemain-pemain pasukan Perak lebih gemar untuk membuat counter attack, dan hasilnya mereka mendapatkan peluang itu dan tidak mempersia-siakan peluang yang ada. Dan sekali lagi bagaimana terlebih dahulu, walaupun ini adalah gol kedua, seperti apa yang kita lihat gol pertama dihasilkan, bagaimana gerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Perak. Mereka menyedari pemain-pemain pasukan JDT lewat untuk berada dalam kedudukan mereka masing-masing, tetapi setelah itu mereka menyedari, barulah mereka buat hantaran ke atas
Dipola dan sekali lagi Dipola begitu bijak untuk melepaskan rembatan tadi, menewaskan Faizam alias. Sepakan penjuru akan dilakukan untuk JDT. Sepakan penjuru ke-12 JDT pada malam ini. Sambil dua pemain mengalami kecederaan untuk JDT nampaknya. Arif Aiman mengalami kecederaan dan di sini kita saksikan bagaimana sepakan percuma. Apa yang menarik, kedua-dua gol ini berpunca daripada sepakan percuma pantas yang diambil oleh Perak, Rudy. Ya, memang betul. Sepakan itu pantas dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Perak. Kredit perlu juga diberikan kepada Sergio Aguero tadi. Beliau menyedari Dipola tiada di dalam kawalan pemain pertahanan pasukan JDT. Terus melancarkan hantaran dan di sini kita lihat bagaimana juga sekali lagi Dipola cuba untuk mendada bola terlebih dahulu dan lalu melakukan satu rebatan. Dari Janggo. Jadi pertukaran yang kedua dilakukan oleh Perak dengan Rafiuddin Rodin dibawa masuk untuk menggantikan Izzuddin Roslan. Izzuddin, satu assist yang dilakukannya. Sementara itu sudah pun tamat aksi di Stadium Likas Kota Kinabalu. Perlawanan menyaksikan Sabah mendapatkan kemenangan pertama meneruskan Terengganu 2-1 di Stadium Likas. Satu permainan cukup baik bagi Sabah, mengejutkan pasukan seperti Terengganu. Berikan tumpuan ketika ini, JDT mengata gerak, namun bola sudah pun keluar dari kawasan permainan. Percuma untuk Perak terus mencari Partiban buat percaya diangkat kemah oleh Farizam alias. Tidak banyak diuji sebenarnya Rizal untuk aksi di Stadium Perak ini, namun agak malang dua percubaan yang dilakukan oleh Dipola tidak berjaya diselamatkannya. Ada Sumar Joe Jackson. Joe Velasquez membuka untuk Aidil Zafwan. Full attack ketika ini untuk JDT. Afiq beriakan untuk melakukan tolakan Akinsa. Leandro balik pada Afiq, buka untuk Muhammad Sumar. Davis begitu kompak di dalam kawasan Perak, mana sepakan percuma diberikan kepada Perak apabila terakhir dijatuhkan oleh Baxon Gustavo da Silva. Di sini kita lihat bagaimana Syakir Hamzah dipersalahkan oleh RSM tadi. Mungkin beliau cuba untuk menarik Syakir Hamzah kerana beliau tidak dapat untuk mendapatkan bola terlebih dahulu seperti tadi. Dipola, dua percubaan, dua gol untuknya pada malam ini. JDT terus mengasak. Baik untuk Muhammad Sumare, namun sudah pun offside kedudukan Sumare. Ini offside kedua untuk JDT pada perlawanan malam ini. Kita lihat bagaimana kedudukan yang Sumare lakukan sebentar tadi. Beliau di dalam keadaan offside. Satu antara yang begitu baik dilakukan oleh Afif Azhar, tetapi mencari di belakang pertahanan pasukan JDT, maafkan saya, pasukan Perak, tetapi hantaran yang dilakukan sebentar tadi memaksa pemain Perak menyedari kedudukan Sumare berada dalam keadaan offside. Lagi berjaya dipatahkan. Nampaknya Najib Isa akan beraksi di bahagian bawah. Ambil Robin Ong akan naik ke atas sedikit dituju dengan Aidil. Afiq. Kompak sebenarnya untuk pemain-pemain Perak dalam kawasan mereka. Mereka tidak akan membenarkan pemain JDT untuk
lakukan lorongan-lorongan bebas ke dalam kawasan penalti. Mauricio untuk Mamadou Soumaré. Masih lagi Soumaré ketika ini. Dibayangi oleh Rafiuddin Rodin. Matt Davis belum melakukan hantaran. Lagi Mauricio untuk Matt Davis. Dan Mamadou Soumaré adalah kawasan penalti untuk Mamadou Soumaré. Sudah pun keluar. Awalan dari Mamadou Soumaré. Namun melepasi kawasan permainan. Di sini kita lihat bagaimana satu permainan yang betul menarik dilakukan oleh Soumaré, tetapi beliau cuba untuk melepasi Rafiuddin sebentar tadi. Mungkin tolakan terakhir beliau sudah pun bola itu sudah pun melepasi line gol pasukan Perak. Baik ketika ini Arif Aiman untuk Soumaré. Jadi pintas oleh Nazirul Naim. Kami sedikit keadaan, namun mainan diteruskan. Bisa untuk Matt Davis. Matt Davis terlepas dan tembakan percuma untuk JDT. Di sini kita lihat bagaimana tackle yang keras dilakukan oleh Rafiuddin ke atas Matt Davis pada tadi. Dan ada pemain pertahanan pasukan Perak mengalami kecederaan. Saya rasa mungkin Nazirul Naim mengalami kecederaan itu. Nazirul Naim sedikit berbeza di separuh masa kedua kerana dia terpaksa untuk mengawal Mamadou Soumaré. Kita sedia maklum terkenal dengan kepantasan dan kelincahan. Tapi mungkin pertukaran akan dilakukan oleh Perak. Nampaknya ada pemain yang akan dibawa masuk. Jadi pertukaran Adib Rauf dibawa masuk untuk menggantikan Nazirul Naim yang mengalami kecederaan. Adib Abdul Rauf di pemain dibawa masuk. Pertukaran ketiga bagi Perak. Sambil JDT dalam kedudukan sepakan percuma dari Leandro. Sepakan terus. Namun kali ini berjaya disekat di situ oleh pemain Perak. Menafikan peluang Leandro untuk mendapatkan jaringan. Jadi sepakan penjuru yang ke-13 untuk JDT. Berjaya diselamatkan oleh Hafizul. Satu tandukan yang baik sebenarnya. Namun Hafizul berjaya untuk menyelamatkan. Sambil itu serangan itu dilakukan oleh JDT. Mamadou Soumaré. Aguero. Ada sedikit kesalahan dilakukan ke atas mereka. Kerana percuma diberikan untuk Perak. Di sini kita lihat bukan yang baik, namun Idul sudah pun bersiap sedia. Nampaknya Soumaré yang baru dibawa masuk terpaksa digantikan dengan Akia Rashid. Mungkin Soumaré mengalami kecederaan masa dikeluarkan digantikan dengan Akia Rashid. Jadi tim Nasak Nacho Isa cuba dari Nacho jadi pintas. Jareka dijatuhkan. Apa yang menarik tentang Akia Rashid, dia menjaringkan gol sewaktu perlawanan terakhir jadi Timatan Perak di Stadium Perak Ipoh ini ketika Perak tewas 0-3. Di sini kita lihat bagaimana asakan yang dilakukan oleh Aidis sebentar tadi yang memberi tekanan ke atas mereka. Dan kalau kita lihat untuk pemain pasukan Perak, mereka bertahan begitu baik, disiplin mereka tunjukkan begitu tinggi, mereka begitu kompak di bahagian tengah supaya pemain-pemain JDT tidak dapat untuk melorong ataupun membuat hantaran-hantaran pendek di dua kotak penalti pasukan Perak. Dan dari Akia tidak terjadi di situ. Pun
modern yang dilakukannya. Rashid dan mampu memberikan impak yang cukup baik bagi JDT. Kad kuning dilayangkan kepada Fizul kerana memperlambat-lambatkan permainan. Jadi kita mungkin ya, kalau kita tengok bagaimana pemain-pemain pasukan JDT masih lagi mereka cuba untuk membuat antaran pertukaran hantaran di sebelah kiri dan juga sebelah kanan untuk mereka cuba untuk merobek pertahanan pasukan Perak. Mereka masih lagi mencari hantaran-hantaran pendek. Di sini kita lihat bagaimana Nasir Esa cuba untuk membuat hantaran untuk mencari di sebelah kiri pemain pasukan JDT. Rashid. Dan terus untuk cari bola yang berada di atas. Dia putus serangan. Davis. Dihalang oleh Kareka. Cukup menarik sebenarnya, Rudy. Adalah kedudukan Kareka ni yang lebih banyak menyukarkan build up play yang cuba dilakukan oleh JDT ketika ini. Ya, memang saya setuju kerana beliau berada di depan pemain-pemain pasukan JDT ya. Beliau orang yang pertama cuba untuk membuat high pressing terlebih dahulu untuk menutup ruang yang dilakukan oleh pemain-pemain JDT. Untuk Arif Aiman, gaya dipintas dengan baik oleh Syakir. Akan penjuru yang ke-14. Idris Ahmad akan dibawa masuk untuk menggantikan Sergio Aguero. Ini nampaknya Rudy seorang lagi pemain pertahanan dibawa masuk, mungkin kerana taktikal dari Chong Ifat. Ya, sudah semestinya dengan pasukan Idris ini mungkin saya rasa Chong Ifat cuba untuk bermain lebih defensif. Kerana kita tahu Idris boleh bermain di defensif sudah semestinya. Setelah mereka berjaya mendahului 2-0, mungkin pemain ini dapat masuk menggantikan Sergio Aguero. Idris Ahmad masuk untuk menggantikan Sergio Aguero kerana taktikal dilakukan oleh Chong Ifat. Dengan jadi terus mengasak ketika ini Arif Aiman dari darah terus dilakukan oleh Leandro. Namun berjaya dikeluarkan Arif Aiman ketika ini. Ruang untuk Akhir Rashid melakukan sesuatu. Leandro mencari ruang pakai sepakan. Masih lagi peluang Leandro, dihalang di situ. Peluang Nacho Isa juga dihalang oleh Syakir Hamzah dengan cukup baik. Pertahanan yang cukup baik dipamerkan oleh pemain-pemain Perak ketika ini. Ran Arif Aiman, Papus. Nacho Isa. Kedua, Akhir Rashid. Akhirnya Akhir Rashid berjaya untuk matikan jaringan pertama buat JDT di separuh masa yang kedua. Lepas bekerja keras akhirnya Fizul lagi yang terpaksa akur dengan jaringan yang dilakukan oleh Akhir Rashid. Di sini bagaimana satu servis yang begitu baik dilakukan oleh pasukan JDT. Beliau cuba untuk mencari di bahagian belakang tunggu pasukan JDT, tapi satu rembatan yang dilakukan oleh Akhir Rashid sebentar tadi menerusi half volley. Tetapi sayangnya kerana kita tahu Hafizul Hakim bermain dalam keadaan yang baik, tetapi sekali ini ketika rembatan yang dilakukan oleh Akhir sebentar tadi, beliau tertampan terus masuk bola ke dalam gol untuk membolehkan pasukan JDT menjadikan gol sebentar tadi. Jadi masih lagi belum tamat api perjuangan JDT. Mereka mampu bangkit dalam 15 minit yang terakhir ini. Gol dari Akhir Rashid sebentar tadi memberikan sedikit impak yang cukup positif bagi JDT bangkit di separuh masa yang kedua ini. Jadi Akhir Rashid, dua perlawanan terakhirnya di Stadium Perak Ipoh ini
Dia mencatatkan rekod yang cukup baik, Rudi. Berjaya untuk memastikan jaringan. 2019, jadi tim menewaskan Perak 3-0. Akia menjadikan gol di minit yang ke-93. Dan sekali lagi malam ini, minit yang ke-75, dia mencatat nama selaku penjaring untuk JDT. Water break. Dan akan diteruskan semula dengan kedudukan dah pun berubah dengan JDT berjaya mendapatkan gol pertama melalui percubaan Akia Rashid. Percuma untuk ketika ini. Syazik akan mengambil. Dani Syazik, tandukan cuba dilakukan. Namun dari Dipola tersasar sedikit di sebelah kanan gawang gol JDT. Mampus buat untuk Arif Aiman. Dipola mampukah dua jaringan yang memberikan 3 mata penuh untuk Perak pada malam ini. Peluang ketika ini untuk Perak melakukan sesuatu. Namun tidak berjaya di situ. Cubaan larian yang cuba dilakukan sebentar tadi oleh Adib Raup. Dia tidak berjaya untuk memintas Farizal Malias. Ya, di sini kita lihat bagaimana gerakan yang dilakukan oleh Adib Raup sebentar tadi. Bila cuba untuk memintasi bola sebentar tadi untuk mendapatkan bola terlebih dahulu, tetapi sayangnya tolakan yang beliau lakukan tadi sedikit kuat dan peluang untuk beliau melakukan rembatan ataupun melakukan sesuatu begitu sukar kerana keadaan sudah dalam keadaan sempit. Kerana penjuru dari Adib dikeluarkan oleh pertahanan JDT. Bahaya kedudukan ini. Rashid melakukan larian deras. Buka untuk Velasquez. Ini Bergson. Terus melepaskan percubaan. Saya diselamatkan oleh Hafizul Hakim. Meskipun tangkapannya termuntah sebentar tadi, Mujo berjaya angkap semula dengan kemas. Ya, di sini kita lihat bagaimana through ball yang begitu baik dilakukan oleh Leandro ke atas Bergson sebentar tadi, tetapi rembatan yang dilakukan oleh Bergson tidaklah begitu kuat untuk menewaskan Hafizul Hakim, tetapi tidak banyak ruang yang membolehkan Bergson untuk melakukan rembatan tadi. Leandro untuk Matt Davis. Arif Aiman. Ada sentuhan dilakukan oleh Adib Raup. Dia perlu lebih berhati-hati. Sudah pun dilayankan kad kuning nampaknya Adib Raup. Layangkan kad kuning. Mungkin Rudi dia perlu lebih tenang sebenarnya kerana menyerahkan seorang lagi pemain di situ untuk menghalang larian Arif dan perlu mengelakkan daripada memberikan sepakat percuma di kedudukan yang cukup hampir dengan kawasan penalti. Kerana percuma ketika ini Leandro sekali lagi tugaskan untuk mengambil sepakan ini. Hanya 2 pemain membuat benteng. Mampukah Hafizul? Namun benteng yang terbuka sebentar tadi dari Adib Raup. Hampir mudah pada peluang untuk Leandro mencari ruang. Lakukan. Dari Corbin Ong tandukannya. Tidak menuju tepat ke gawang gol Perak.
Ya, di sini satu permainan yang begitu baik yang dilakukan oleh Leandro sebentar tadi. Beliau cuba untuk meletakkan bola sebentar tadi di bahagian Fapos, mencari di mana kedudukan Kobe Ong, tetapi tandukan ataupun agakan yang dilakukan oleh Kobe Ong sebentar tadi untuk menanduk bola itu tadi sedikit tersasar. 2-1 kedudukan ketika ini di Stadium Perak Ipoh untuk aksi di antara Perak menentang Jodal Takzim lawan Liga Super minggu kelima. Belum Liga akan bereaksi ketika untuk international break dan akan disambung semula untuk perlawanan ataupun perlawanan minggu ke-6 pada 2 dan 3 April nanti. Untuk Perak lepas ini akan berkunjung ke Stadium Bandaraya menentang Penang. Manakala JDT lepas ini akan melayang kunjungan Melaka United untuk aksi minggu ke-6. Dua perlawanan 2 dan 3 April. Jadi dengan kedudukan ini, Rudi, jika kedudukan ini kekal, bermakna JDT sebenarnya masih lagi kekal di kedudukan teratas. Kerana Terengganu tewas 1-2 kepada Sabah daripada di kedudukan kedua. Sementara Kedah di kedudukan ketiga juga dengan sepenuh mata sudah pun menangi perlawanan pada semalam. Jadi tak banyak perubahan ketika ini untuk kedudukan ketika ini. Namun masih lagi awal untuk katakan 10 minit terakhir. Apa-apa saja boleh berlaku dengan JDT terus rancak mengasak ketika ini. Clearance tidak kemas. Hanya di perahu untuk Nacho Insa. Bahaya kedudukan ini Arif untuk melepasi pertahanan. Matt Davis dihalang oleh Syakir Hamzah untuk kesempatan penjuru ke-15 untuk JDT. Setelah penjuru diambil Leandro, rendah untuk Nacho Insa. Balik kepada Arif. Sambungan. Kena kelakar di situ. Namun berjaya untuk dihalang oleh pertahanan Perak untuk menafikan percubaan dilakukan oleh pemain JDT sebentar tadi. Di sini hantaran Fapos yang dilakukan oleh Arif Aiman sebentar tadi mencari pemain pasukan JDT, tapi asakan ataupun bagaimana Kobe Ong tidak dapat menampan tolakan yang dilakukan oleh beliau sebentar tadi. Sayangnya ini ada peluang untuk pasukan JDT menambah jaring ataupun menyamakan kedudukan. Itulah sepakannya tiada rakan yang berada di kedudukan itu. Ya Rashid dengan kepantasan yang dimiliki untuk melepasi dua pemain Perak. Bahkan kepada Velasquez, Nacho Insa ketika ini buka kepada Matt Davis. Lagi Matt Davis. Arif Aiman yang dibayangi oleh Rafiuddin. Nacho. Cuba menghalang sebenarnya Ida Samad sebenarnya. Arif Aiman peluang untuk Arif Aiman. Dah terlepas. Kobin Ong. Dia seharusnya jaringan untuk Jodal Takzim. Namun peluang ini dipersia-siakan oleh Kobin Ong. Tandukannya melepasi palang gol Perak di saat gawang gol sudah terbuka luas. Ya, di sini kita lihat bagaimana gerakan yang dilakukan oleh Arif Aiman sebentar tadi. Beliau cuba untuk membuat rembatan tetapi ada bola lantunan, dan di sinilah bagaimana kita lihat bagaimana tandukan yang dilakukan oleh Kobe Ong sebentar tadi sedikit melepasi palang gol, tetapi seandainya beliau melepaskan bola itu, mungkin kita melihat bagaimana Akai Rashid sudah pun berada dalam kedudukan yang lebih selesa untuk menjadikan gol. Kedudukan ketika ini kembali jadi terus mengasak, namun ada kebesaran yang berlaku. Jadi kad kuning untuk Mauricio. Bayangkan kad kuning yang berlaku sebentar tadi, dia mengasari. Nampaknya JDT akan melakukan pertukaran pemain. Safiq Rahim akan dibawa masuk untuk menggantikan Afiq Fazail. Jadi Arif Aiman juga akan dikeluarkan. Dia akan digantikan dengan Azwan Bakri. Ini dia Safiq Rahim masuk menggantikan Afiq Fazail.
Azwan Bakri masuk untuk menggantikan Arif Aiman. Sementara itu Akir Rashid ketika ini untuk jadi tim lasak akan penjuru yang ke-16 untuk Jenny. Kerana penjuru bukan dari Yakzul jadi kejar di sini. Steven hanya agak rendah, jika tinggi mungkin mampu sampai kepada Dipola. Jadi Azwan Bakri, pemain yang baru diubah masuk untuk menggantikan Arif Aiman. Maka jadi terus rancang mengasak 5 minit terakhir ini. Nacho Insah. Taufik Rahim dengan yang baik. Berjaya dihalang di situ untuk sekadar sepakan gol buat Perak. Jadi Azwan Bakri ini yang dibawa masuk menggantikan Arif Aiman. Pertukaran dilakukan oleh JDT. Perak juga melakukan 4 pertukaran. Gerakan yang baik ketika ini Matt Davis. Tolakan yang baik untuk Azwan Bakri. Namun Syakir bersiap sedia dengan baik untuk melakukan clearan. Dan ke dalam pantas diambil. Davis untuk Nacho Insah. Selagi Nacho Insah. Kembali untuk Matt Davis. Leandro Velasquez terus lakukan hantaran. Bola berjadi pintas oleh pertahanan Perak. Akir Rashid ketika ini mencari ruang pangkas sepakan dari Akir Rashid. Namun sepakannya tersasar di sebelah kiri gawang gol Perak. Seorang pemain Perak memiliki kecederaan dan kita lihat di sini, Rudi. Ya, di sini kita lihat bagaimana percubaan yang dilakukan oleh Akir Rashid sebentar tadi. Beliau cuba untuk melakukan satu rembatan, tetapi rembatan yang beliau lakukan mungkin sedikit lemah, tetapi teknik yang beliau lakukan pun tidak begitu baik. Kerana tidaklah bola itu tidaklah dalam keadaan target gol, dan seterusnya bola itu terus keluar daripada pintu gol pasukan Perak. Penting kedudukan ketika ini situasi di Stadium Perak untuk aksi antara Perak dan juga JDT. Perak masih lagi berkelebihan dengan satu jaringan, 2-1 mereka mendahului kedua-duanya jaringan dari Gulme Dipola. Diusung keluar nampaknya ini kecederaan. Gol untuk Perak. Karena bola cuba untuk mendapatkan Adi Braut. Davis. Lagi Matt Davis dijatuhkan oleh Adib. Ini belum lebih berhati-hati kerana dia sudah pun dilayangkan kad kuning pada minit ke-79. Dalam keadaan yang cukup genting ini, semua pemain perlu lebih berhati-hati. Taufik Rahim untuk Nacho Insah. Leandro Velasquez untuk Matt Davis cuba untuk memecahkan benteng pertahanan Perak ketika ini. Perak bertahan dengan cukup baik. Nacho Insah kembali untuk Matt Davis. Teran dari Matt Davis. Peluang untuk JDT. Namun sekali lagi Kong Bin Ong dan Azwan Bakri terlepas untuk menyambut hantaran yang dilakukan oleh Matt Davis sebentar tadi. Ya, kalau kita tengok bagaimana satu hantaran yang betul baik dilakukan oleh Matt Davis sebentar tadi, tetapi agakan ataupun tadukan yang dilakukan oleh Azwan Bakri tadi sedikit tersasar melewati pintu gol pasukan Perak. Bola selagi di bola. 6 minit masa tambah diberikan oleh Kadir untuk aksi di separuh masa yang kedua.
dengan Perak mendahului 2-1. Ini terus akan sakan ketika ini. Davis. Isyo. Bola masih lagi terbaring di atas padang. Masih lagi rancak mengatur gerak ketika ini. Leandro Velasquez untuk Baxon. Dari Syafiq Rahim. Davis. Peluang untuk Corbin Ong. Sekali lagi Hafizul Hakim menafikan percubaan dari JDT. Kali ini giliran Corbin Ong, percubaannya diselamatkan oleh Hafizul Hakim. Jadi sepakan penjuru ke-17 untuk JDT. Peluang ketiga. Selagi JDT dikeluarkan di situ. Jadi Rudy di pola menjadikan 2 gol. Namun Hafizul Hakim menyelamatkan, saya rasa, berbelas percubaan tepat JDT, dan mungkinlah wajar Hafizul Hakim kita angkat sebagai man of the match untuk perlawanan pada malam ini, Rudy. Ya, sudah semestinya pemain ini perlu diangkat sebagai pemain terbaik perlawanan, kerana walaupun di pola menjadikan 2 gol, tetapi Hafizul Hakim bertindak dengan betul cemerlang. Bila itu masih lagi keadaan kelang kabut. Ada tolak-tolak menolak berlaku. Bagaimana, apakah keputusan adil? Adakah sepakan percuma? Penalti diberikan kepada JDT di waktu kecederaan ini, dan kad kuning dilayangkan kepada Rafiuddin. Sesuatu yang pastinya tidak diinginkan oleh Perak pada malam ini. Waktu permainan ketika ini memasuki minit yang ke-92 dan JDT diadakan sepakan penalti. Kita lihat di sini, Rudy, apa yang berlaku sebenarnya? Ya, bagi saya Rafiuddin tidak perlu menggunakan tangan beliau untuk melakukan seperti itu tadi. Ini merugikan pasukan sendiri seandainya sepakan penalti ini disempurnakan oleh pemain JDT. Dan saya rasa beliau hanya perlu untuk lebih tenang untuk membuat challenge ke atas Aidil sebentar tadi. Hafizul Hakim beraksi dengan cukup baik dalam 92 minit permainan ini. Mampukah dia melakukan satu lagi kejutan luar biasa untuk menyelamatkan percubaan sepakan penalti dari Leandro Velasquez. Dari Leandro Velasquez, 2 gol dihasilkannya ketika menentang Perak pada 2019 di stadium ini. Dan kali ini berpeluang untuk menyamakan kedudukan buat JDT, sekaligus memberikan JDT peluang berada di kedudukan teratas dengan 11 mata jika mengutip 1 mata. Berikan tumpuan ketika ini untuk Leandro Velasquez dan juga Hafizul Hakim. Sepakan dari Velasquez terus mendekat gawang gol Perak untuk JDT menyamakan kedudukan 2-2 di waktu kecederaan. Jadi skrip perlawanan sudah pun berubah ketika ini, Rudy. Serat Perak untuk mendapatkan 3 mata semakin sukar ketika ini dengan jaringan penyamaan daripada Leandro. Ya, satu teknik yang begitu baik dilakukan oleh Leandro tadi. Beliau meletakkan bola di sebelah kiri pintu gol pasukan Perak. Tetapi kita boleh lihat bagaimana agakan yang dilakukan oleh Hafizul sebentar tadi. Beliau sudah pun membaca, tetapi mungkin tendangan yang dilakukan oleh Leandro sebentar tadi begitu deras yang memaksa beliau tidak dapat menampan bola itu tadi. Jadi kedudukan sekali lagi berubah di Stadium Perak di Ipoh ini. Leandro Velasquez menyempurnakan peluang sepakan penalti untuk memberikan jaringan penyamaan buat JDT. Jadi Perak ketika ini 2, JDT 2. Satu kedudukan yang cukup getir untuk aksi di minggu kelima di antara Perak dan juga JDT. Sepakan penalti di minit yang ke-92 berjaya disempurnakan oleh Leandro Velasquez. Namun pujian harus tetap diberikan kepada Hafizul Hakim kerana berjaya untuk menyelamatkan beberapa percubaan berbahaya dari JDT. Namun sepakan penalti yang dilakukan oleh Leandro terlalu deras dan sukar untuk diselamatkan oleh Hafizul. Jadi tinggal lebih kurang 1 minit saja lagi waktu permainan di waktu kecederaan ini. Kedudukan 2-2. Mereka
Akan untuk Adib. Lepas. Selagi Adib. Dihalang oleh Mauricio. Nacho Insar datang membantu. Syafiq Rahim. Mungkin serangan terakhir cuba direncana untuk JDT. Arah dari Syafiq mencari Blackson. Dari pintas. Ini Parash. Terus melakukan hantaran. Dari rakan sebenarnya dengan Dipola sudah pun berada dalam kedudukan offside. Lagi Syafiq berencana ke sebelah kanan untuk Matthew Davis. Silakan mencari Azwan Bakri. Masih dalam permainan hantaran sebelah Azwan Bakri. Terlepas peluang JDT. Steven terus mengeluarkan bola dari kedudukan. Hantaran ke dalam, pantas diambil. Robin Ong. Gaya untuk halang hantaran. Jadi Syazik berjaya menghalang Corbin Ong dari melakukan hantaran. Waktu permainan, waktu kecederaan sudah pun tamat ketika ini. Mungkin serangan terakhir mampu dilakukan oleh JDT. Nacho Insar, lambungan. Dua ketika ini. Namun sepakan percuma terlebih awal diberikan oleh pengadil. Lepas Bergson menjatuhkan mengasari pertahanan Perak. Darussaad yang mengalami kecederaan. Dan itu dia whistle panjang. Menamatkan aksi yang cukup dramatik di penghujung